Hai, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ustazah Rafida Sulaiman dalam subjek Sirah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masih lagi berkisar tentang tajuk pembangunan negara Islam. Okey, kalau sebelum ni mula-mula sekali kita dah pun mempelajari tentang sejarah pembinaan masjid, iaitu kita dah belajar tentang 3 buah masjid, iaitu Masjid Quba, Masjidin Nabawi dan juga Masjidil Haram. Seterusnya, kita dah pun mempelajari tentang peranan dan fungsi masjid dalam pembentukan negara Islam. Untuk hari ini, kita akan membincangkan tentang pemerintahan dan pentadbiran dalam Islam. Okey, seperti yang diketahui umum, kuasa pemerintah dan pimpinan yang sebenar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, kita sebagai manusia ni dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di alam ini. Dalam Islam, pemerintahan atau pentadbiran yang dijalankan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Okey kelas, jom kita lihat satu persatu prinsip-prinsip pemerintahan dan pentadbiran. Prinsip pemerintahan dan pentadbiran yang pertama adalah adil. Okey, di mana apabila kita melakukan sesuatu urusan pentadbiran ataupun pemerintahan, ianya harus berlangsung secara adil. Okey, apa maksud adil? Okey, adil itu adalah meletakkan sesuatu hak pada tempatnya. Jika kita gagal berlaku adil, itu akan menyebabkan kita berlaku zalim, iaitu lawan kepada adil. Prinsip yang seterusnya adalah bijaksana. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, apa pun urusan yang kita ingin buat, yang kita hendak lakukan, kita hendaklah berniat, berniat untuk kita buat sesuatu tu kerana Allah, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang berikutnya adalah menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Apa tu ma'ruf? Bukan nama orang ma'ruf tu. Okey, ni ma'ruf di sini bermaksud kita hendaklah menegakkan sesuatu perbuatan atau perkara yang baik, dan kita hendaklah mencegah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar, iaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Okey, prinsip yang terakhir adalah kita hendaklah mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hendaklah tunduk kepada segala perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kita kena buat segala yang baik dan kita kena jauhkan diri kita, dan kita kena tinggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Okey murid-murid, sekarang jom kita lihat pula kepada peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat Islam.
Nabi SAW merupakan orang yang pertama menegakkan negara Islam. Baginda menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pemimpin dalam solat, dan baginda juga menjadi panglima tentera dalam peperangan. Kota Madinah menjadi pusat ekonomi dan pusat perdagangan yang terkenal di tanah Arab. Banyak perkara yang dapat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti baginda sallallahu alaihi wasallam membina masjid, mengukuhkan persaudaraan Islam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan juga golongan Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah membentuk dasar negara. Baginda menubuhkan struktur pemerintahan. Baginda Nabi SAW juga membuat perjanjian dengan orang yang bukan Islam. Nabi SAW menetapkan sistem kemasyarakatan. Di samping baginda menubuhkan institusi percukaian. Dan Nabi SAW telah mengembangkan agama Islam. Bukan senang, bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Lebih-lebih lagi untuk menjadi seorang pemimpin. Pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil ini ialah pemerintah yang bersifat jujur, amanah dan perlulah bertanggungjawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang tepat, contoh yang terbaik untuk menjadi ikutan kepada pemerintah untuk memerintah sesuatu pentadbiran dengan bijak, baik dan berjaya. Okey kelas, cukup dulu perbincangan kita sampai di sini. Dan kita akan sambung lagi di lain waktu. Dan seperti biasa, sila salin nota saya. Sila tulis hari ini Khamim Yasin Khamis 2 hari bulan 9 2021 dengan tajuk Pemerintahan dan Pentadbiran dalam Islam. Kedudukan pemimpin yang adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya para pemimpin yang adil di sisi Allah akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka akan berada di sebelah kanan Zat yang Maha Pemurah dan kedua tangannya juga berada di sebelah kanannya. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil terhadap ketentuan hukum, rakyat dan terhadap kekuasaan yang dilimpahkan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Okey kelas, syukran jazilan. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insya-Allah.